rukun iman yang kelima iaitulah beriman kepada hari kemudian. Ya, kalau yang Rumi muka surat 103, 103, Jawi 105, 106. Boleh tengoklah yang ada kitab ya. Baik, sebenarnya kita telah bincang sebahagian daripada huraian berkaitan beriman kepada hari kemudian. Tapi kita ambil baliklah daripada tajuknya itu beriman kepada hari kemudian. Saya akan baca laju-laju dulu apa yang telah kita bincang dulu ya. Baik. Ngarang menyatakan beriman kepada hari kemudian adalah wajib. Beriman dengan hari akhirat ini, hari kemudian, adalah salah satu daripada rukun iman. Mengingkarinya adalah kufur. Orang yang tolak, tak percaya dengan adanya hari kemudian, yakni hari akhirat, maka dia boleh menjadi kafir ya. Pada hari itu, yakni hari kemudian itu, akan dibangkit dan dihitung segala amal manusia untuk diberikan balasan yang sesuai dengan amal itu. Yang baik dibalas baik, yang jahat dibalas jahat. Jadi secara umumnya, secara ringkasnya boleh sebut hari akhirat ni iaitulah semua manusia ni akan dibangkitkan. Kerana bila berlaku hari kiamat, semua benda yang hidup, semua makhluk ni akan hancur, musnah ya, akan musnah dan binasa. Semua manusia ni akan mati. Alam ini pun akan hancur, akan rosak, akan binasa. Lalu Allah Ta'ala membangkitkan manusia di suatu tempat yang dinamakan Padan Mahsyar. Padan Mahsyar ni maknanya tempat berkumpul, di mana pada waktu kemudiannya di situlah segala amal manusia akan dihitung. Di sana adanya hisab, adanya mizan. Mizan maknanya timbangan amal. Macam mana Allah Ta'ala menimbang amalan itu, wallahu a'lam. Ya, tapi kalau kita ni di dunia ni boleh sebut timbang ni, kita tahulah yang mana berat mana tak yang ditimbang itu. Cuma nanti dia akan bawa ayat Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maknanya amal yang baik pun dia akan ditimbang, amal jahat pun akan ditimbang. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, yakni timbangan amal kebaikannya, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik, yakni dalam syurga. Faman wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangan amal baiknya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ya, maknanya timbangan tu, kalau timbangan amal kita ini berat, maknanya berbanding dengan amalan yang jahat, amalan yang keji, maka insya-Allah syurgalah tempat dia dah. Tapi kalau timbangan amal baik itu ringan, khaffat, ringan, bermakna timbangan amal yang jahat itu lebih berat, maka nerakalah tempat dia. Ni berlaku bila? Berlakunya hari akhirat. Baik. Hari kemudian ialah hari kemudian, inilah hari akhirat. Jadi bila disebut dalam hadis tu hari kemudian, yakni hari akhirat, iaitu hari pembalasan. Dalam surah Al-Fatihah kita berulang baca Maliki Yaumiddin ya. Yaumiddin itu maksudnya hari pembalasan. Sedang hari dunia ialah hari yang ada sekarang ini, iaitu hari melaksanakan amal dan pekerjaan. Dunia ni adalah tempat beramal. Akhirat tu bukan lagi tempat untuk beramal. Dia adalah tempat untuk
hari dibalas segala amal perbuatan kita yang kita buat semasa hidup atas dunia ni. Sebab itulah kita ni kena sentiasa muhasabah diri, kena sentiasa mengkoreksi diri kita, memastikan kita beramal, melaksanakan apa yang diperintah, kita menjauhkan diri, meninggalkan perkara yang dilarang. Kerana itulah yang akan kita bawa ke hari akhirat kelak, ada amal-amal soleh, amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Ketiadaan amal dan pekerjaan yang baik pada hari ini, yakni pada hari akhirat, tiba-tiba dia datang menghadap Allah, dia tak bawa bersama amal-amal yang baik. Apa akan jadi? Menyebabkan rugi dan sesal di kemudian hari. Perkara ni Quran dah sebut, Nabi dah cerita dah. Quran dalam banyak ayat cerita dah. Dunia ni tempat beramal, akhirat tempat kamu akan dibalas. Yang buat baik masa dunia dibalas dengan, dah beritahu dah, ya. Cuma terpulang kepada setakat mana keyakinan kita, setakat mana keyakinan kita itu dengan hari kiamat, dengan hari akhirat, dan apa yang akan berlaku di hari akhirat itu, setakat mana kita yakin, setakat mana keyakinan itu pula, maknanya kita kata memberi kesan kepada hati, jiwa, perasaan dan tindak tanduk kita. Ada. Kalau sebut hari akhirat, boleh kita kata orang kita Islam ni semua sebut dia percaya, dia beriman. Kalau suruh cerita, dia boleh cerita hari akhirat begitu, begini tak. Tetapi hari akhirat itu tidak kita kata tidak bersebati dengan jiwa dia, dengan ingatan dia. Menyebabkan ramai orang Islam ini yang tergelincir, yang dalam hidup ni mereka ni seringkali menyeleweng daripada jalan-jalan, daripada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Menyebabkan rugi dan sesal di kemudian hari. Bagi kita umat Islam ada dua hari, hari dunia dan hari akhirat. Kita ni hak masa hidup ni, maknanya Allah Ta'ala bagi lagi peluang umur pada kita tak? Bila kita ni mati, wallahu alam lah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri yang bernyawa itu pasti akan menemui maut, menemui mati. Rahsia Allah Ta'ala rahsiakan bila kita akan mati. Jadi kita ni ada hari dunia dan ada hari akhirat. Kita tak habis di dunia sahaja, ya. Kita ni maknanya kehidupan kita ini bukan setakat dunia, tapi kita ada pula kehidupan di hari akhirat. Baik. Dan kehidupan yang sebenarnya ialah di akhirat, kehidupan yang kekal abadi, ya, yang kekal abadi, yang mana dicerita tak dalam Quran baik, dalam hadis baik. Kalau orang tu duduk dalam syurga ni tuan-tuan, dia akan berada dalam keadaan macam mana? Usianya itu usia yang muda. Jadi tuan-tuan bayang sendirilah masa muda dulu macam mana tak. Umur muda mungkin dalam 20-an dah kita kata tak. Tengah duk kuat, smart, ya. Kalau perempuan cantik kita kata, ya. Tapi orang suka sebut apa, sweet 17 dah dia kata tak. Tak tahulah umur 17 ke yang cantik tu, wallahu alam. Tapi ya begitu, kekal, tak jadi tua dah, ya. Ni kehidupan yang sebenar adalah kehidupan di akhirat sana. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Baik. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Dan tidak ada kehidupan di dunia ini melainkan sia-sia dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itu ialah kehidupan yang sebenarnya, kalau adalah mereka mengetahui. Allah Ta'ala sebut benda hak kita buat dunia ni, banyak benda tu bentuknya sia-sia dan seumpama permainan. Permainan ni tuan-tuan, kita ambil contoh budak-budak lah, kanak-kanak lah, dia dapat satu permainan, berapa lama dia akan main dengan permainan itu? Dia main, dia jemu, dia biar. Ataupun satu sudut yang lain, permainan itu agaknya berapa lama boleh tahan, tak rosak. Ada? Boleh berapa lama tahan mainan tu? Maknanya permainan, main-main tinggal, ataupun main-main guna rosak, buang. Itu je dunia ni, suatu permainan. Banyak benda yang sia-sia yang dilakukan. Tapi walaupun begitu, Allah Ta'ala jadikan dunia juga yang seperti Nabi sebut, mazra'atul akhirah, ladang untuk akhirat. Dunia lah tempat kita beramal untuk mendapatkan akhirat. Dan kehidupan yang sebenar itu, kata Allah, adalah kehidupan akhirat, kalau mereka mengetahui. Manusia akan dikumpulkan di sana, yakni di hari akhirat setelah mati, dan dibangkitkan untuk menghadapi persoalan yang baru. Orang-orang yang beriman sudah tentu mengetahui betapa sulitnya perkara yang akan ditemui, tetapi jalan mengatasinya akan ditunjukkan dan diterangkan oleh agama. Akhirat ni memanglah tempat yang sulit. Bila disebut hisab ni tuan-tuan, ya, ada hadis-hadis Nabi cerita tak? Nabi kata la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tak akan berganjak kaki anak Adam daripada padan mahsyar itu, duduk situlah dia, tak akan berganjak sehinggalah dia ni ditanya tentang 4 perkara. Antaranya disebut tentang apa? An umrihi fima afnah, tentang umurnya, mana dia habiskan umur dia. Tentang ilmunya, tentang waktu mudanya. Dan juga kalau tentang harta tu disebut wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya, dari mana dia dapat, ke mana dibelanja. Dia disebut tadi ayat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal walaupun amalan itu seberat zarrah, sebesar zarrah. Zarrah ni kalau bahasa moden diterjemahkan dengan makna atom. Atom ni tengok dengan mata kasar tak nampak. Dia kena tengok dengan mikroskop yang canggih baru boleh nampak atom ni.
satu malaikat yang hebat, yang dahsyat.
Islam lah. Agama itu adalah Islam. Allah itu Tuhan, Islam itu agama, Muhammad itu Nabi itu Rasul, Al-Quran itu adalah ikutanku. Dia akan jawab baik, dengan tegas, kerana dia hidup di dunia menurut i'tiqad itu dan beramal sesuai dengan tuntutannya. Ya, jadi tuan-tuan, kalau hidup di dunia ni i'tiqad tak betul, i'tiqad akidah iman tak betul, amal pun tak ikut apa yang digariskan oleh Islam, maka tentulah dia tidak akan berjaya menjawab soalan-soalan. Jadi disebut, diriwayatkan bahawa bila malaikat tanya soalan tak boleh jawab, lalu dipukul. Malaikat mungkin akan dipukul orang ni, terbenam dalam 7 lapisan bumi, terbenam, dicungkil balik. Ada satu hadis yang pernah saya baca, riwayat menceritakan bahawa malaikat mungkin nakir ni dia bawa tongkat, batang tongkat daripada besi, asa min hadid disebut, tongkat daripada besi, yang mana bila dia tanya soalan tu tak boleh jawab, dia akan pukul dengan tongkat itu yang disebut. Tongkat ini dahsyat tak dahsyat? Dia kata kalaulah tongkat itu, ada 2 riwayat, dia pukul seekor gajah, gajah itu akan hancur menjadi tanah. Kalau dipukul, riwayat yang disebut, kalau dipukul sebuah bukit, bukit itu akan jadi rata, tak ada kesan. Pukulan malaikat muka dan nakir dalam kubur. Ada. Jadi kita kena pastikan i'tiqad kita ini betul, dan kita beramal dengan sesuai dengan tuntutan agama itu sendiri. Maka sejak itu, bila dia ni adalah orang yang beriman, yang mampu menjawab semua soalan-soalan malaikat, sejak itu dibukakan kepadanya pintu untuk masuk ke syurga. Dibukakan satu pintu, tapi tak masuk lagi. Namun sebahagian, bila buka pintu ni tuan-tuan, kalau kita buka pintu, tuan-tuan, kita boleh nampaklah benda ada luar pintu tu tak. Kalau buka pintu ni, kalau angin yang datang tu angin yang nyaman, kita pun dapat rasa nyaman, sejuk. Ya, maknanya, tapi tak boleh masuk lagi ke syurga itu, belum lagi masuk ke syurga itu. Walaupun ada di sana disebut, contohnya orang yang mati syahid fi sabilillah, dia akan, rohnya itu akan dimasukkan, diletakkan di dalam tubuh burung yang berwarna hijau, lalu burung ini berterbangan di dalam taman-taman syurga dan memakan buah-buahan syurga. Itu kelebihan lah, ada lagi. Tapi yang umumnya kita ni, yang biasa ni, orang beriman, insya-Allah dibukakan pintu syurga, maka dia merasai sebahagian kecil, sedikit daripada kenikmatan syurga. Dia tak sabar-sabar nak tunggu hari akhirat. Kenapa? Kerana tak sabar nak masuk ke dalam syurga Allah. Keadaan ini tidak didapati oleh orang-orang kafir. Kalau yang mati itu orang kafir, semua ni mereka tak akan dapat, tak akan peroleh. Mereka selamanya keluh kesah dalam ketakutan. Ya, saat nak mati itu datang malikil maut. Oh, dia kata memang hak Islam cerita tu betul. Dalam hadis ada cerita malikil maut ni ketika nak cabut nyawa orang yang kafir, matanya itu merah berapi. Suaranya adalah seumpama suara halilintar yang membelah bumi. Suara tu. Wajahnya
wajah yang sangat menakutkan, yang tak sanggup dilihat oleh manusia. Ya. Itu kalau yang dia nak cabut nyawa tu adalah seorang yang kafir, yang musyrik, yang mujrim. Mereka selamanya keluh kesah dalam ketakutan, sedang ruh mereka tidak dibenarkan naik ke langit. Dah dicabut. Ya. Dicabut dengan kasar pula. Sebab apa dicabut dengan kasar? Bila Malikul Maut datang nak cabut nyawa, roh ni tak nak keluar sebab dia tahu dah kalau dicabut dia akan menghadapi suatu yang lebih dahsyat lagi di alam kubur nanti. Ya, ketakutan tak nak keluar daripada jasad, lalu ditarik dengan kasar oleh Malikul Maut. Lepas tarik tu ambil roh, bawa ke langit. Pintu langit tak dibuka, tak dibenarkan naik ke langit, dan soal-soal yang dihadapkan kepada mereka tidak berjawab. Rohnya dikembalikan ke dalam jasad, dalam kubur. Dan soal-soal yang dihadapkan kepada mereka tidak berjawab. Ditanya man rabbuka wa ma dinuka, semua tak boleh jawab. Ya? Kerana mereka hidup di dunia tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah, tidak tahu agama, tidak menjadi seorang yang Islam, ya? Tidak beriman kepada Rasul. Yang mereka tahu hanya kehidupan. Yang tahu ni adalah hidup je lah, mencari kesenangan hidup itu je. Siang malam pagi petang duk cari harta, cari kesenangan dunia. Sekali lagi kehidupan, dan mulai dari masa itu dibukakan kepadanya pintu neraka dan disiksakan dia hingga hari kiamat. Tanya tak boleh jawab, pukul. Tanya lagi, congkel, tanya, pukul, congkel, tanya, pukul. Berterusan sehinggalah berlakunya hari kiamat. Demikianlah keadaan manusia setelah mati. Dan kematian bukanlah selama-lamanya. Mati ini ada di alam barzakh bukan selama-lamanya, kerana akan dibangkit. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 104, Yawma natwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Pada hari kami gulung langit sebagaimana menggulung kepingan helai bagi tulisan-tulisan. Macam helai kertas yang ada dalam buku tu digulung-gulung, langit tu digulung. Antara suasana hari kiamat lah. Sebagaimana kami mulai kejadian pertama, kami akan kembalikan dia sebagai perjanjian atas kami. Bagaimana kita ni dicipta Allah hidup di dunia ni, bila lepas kita mati dibangkitkan semula, diciptakan semula sebagaimana ciptaan yang pertama pada hari ini. Susah ke bagi Allah ni? Tak susah. Sebagaimana Allah itu berkuasa menciptakan kita kali yang pertama, maka lebih mudah untuk Allah menciptakan kita kali yang kedua. Sesungguhnya kami akan melaksanakan. Maka sejak itu binasalah alam, mulailah kiamat, dan berkumpullah manusia dari segala masa yang dahulu dan yang kemudian. Mereka keluar dari kubur masing-masing seolah-olah seperti belalang yang bertaburan. Dan pada saat yang penuh kecemasan itu,
teringatlah manusia akan perjanjian kepada mereka, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Surah Yasin ni kita biasa baca. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Yang bermaksud dan akan ditiup padanya sangkakala, yakni sangkakala yang kedua. Maka tiba-tiba mereka dari kubur, mereka dari kubur-kubur mereka, yang mana mereka bangkit dari kubur-kubur mereka, akan bersegera kepada Tuhan mereka, pergi kepada seruan yang menyeru mereka kepada Allah. Mereka akan berkata, hai kecelakaanlah kami, ya wailana, oh celakalah kami pada hari. Siapakah yang membangkitkan kami dari tidur kami? Inilah apa yang dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasul. Wallahu a'lam. Ada satu baris lagi tuan-tuan, saya habiskan ya. Nanti nama-nama syurga dan nikmatnya. Berikutan dengan ini lalu dikumpulkan mereka di satu tempat untuk dihisab di padang mahsyar, kemudian berlakulah hisab menurut yang dikhabarkan kepada kita oleh Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 102 hingga 103, yang bermaksud bahawa barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka orang-orang yang mendapat kejayaan atau kemenangan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka. Mereka itu kekal di dalam neraka. Jadi itulah terang secara ringkaslah suasana yang dikatakan beriman dengan hari kiamat, hari kemudian. Itulah keadaannya, itulah suasananya yang kita semua ini pasti akan melalui menghadapinya. Wallahu a'lam bis-shawab. Setakat dulu insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة والشر الدنيا والشر الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Qabalullahu minna wa minkum. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina